Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين والدهر الداهرين آمين رب العالمين. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar syukur. Syukur kita pada Allah Ta'ala dengan sebesar-besar syukur pada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala masih lagi sudi untuk hidupkan kita lagi di atas muka bumi. Setelah kita berada pada satu fasa kematian yang saghir, kematian yang kecil bagi kita. Dikala ada orang yang Allah Ta'ala tak izinkan bangkit daripada kematian yang kecil terus kepada kematian yang besar pada diri dia. Tapi Allah Ta'ala masih lagi beri peluang, kesempatan, waktu dan masa pada kita untuk hidup lagi di atas muka bumi Allah Ta'ala. Maka wajiblah atas kita, selayaknya bagi kita memuji akan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kehidupan itu hanya hak mutlak yang Allah Ta'ala sahaja yang izin, Allah Ta'ala sahaja yang mampu, dan Allah Ta'ala sahaja yang membenarkan untuk kita hidup lagi, bukan kita yang boleh hidupkan diri sendiri. Sebab itu saya ulang balik, syukur kita pada Allah Ta'ala dengan kehidupan yang Allah Ta'ala bagi. Tambah-tambah pula tuan-tuan apa yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, Allah Ta'ala hidupkan kita lagi hari ini. Allah Ta'ala bagi peluang kepada lagi hari ini, satu nikmat yang besar. Allah Ta'ala hidupkan kita di satu bulan yang dimuliakan oleh Allah. Satu bulan yang mulia, di mana satu bulan ini bulan yang lahirnya seorang makhluk yang agung, seorang makhluk yang mulia, itulah baginda Nabi SAW bulan ini. Maka setiap bulan ada kebanggaan dia sendiri. Dan Ramadan ada kebanggaan dia sendiri, Rajab ada, Sya'ban ada, dan setiap bulan ada kebanggaan dia sendiri. Dan bulan Rabiul Awal bangganya dia kerana lahirnya seorang, lahirnya makhluk Allah Ta'ala yang bukan biasa pada kita tetapi luar biasa. Tuan-tuan mempunyai dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, maka wajib atas kita, kata ulama, wajib atas kita seronok, wajib atas kita gembira bila mana masuknya bulan ini, kerana lahirnya seorang makhluk yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Maka wajib atas kita seronok, wajib atas kita gembira. Ketika mana Abu Lahab gembira dengan laki-laki ini yang luar biasa ini, yang kita maklum, yang kita ma'ruf bahawa Abu Lahab seorang yang kuatnya menentang Islam dulu, kuatnya menentang agama Islam, tetapi sebab dia seronok dengan satu kelahiran sehingga memerdekakan seorang hamba, Suhaibah, kerana kelahiran hamba ini, maka diringankan siasanya. Sebab apa tuan? Satu sebab saja, kerana dia seronok, kerana dia gembira ketika mana hari kelahiran baginda Nabi SAW. Maka wajib kita gembira dengan kelahiran Nabi SAW. Kalau kita tak seronok, kita sedih, kita tak suka, bermakna kita ni lagi teruk daripada Abu Lahab itu.
Tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, maka syukur pada Allah Ta'ala kerana Allah Ta'ala masih lagi sudi himpunkan kita sama-sama, bangunkan kita lagi hari ini, hidupkan kita lagi sama-sama di bulan yang penuh kemuliaan ini. Tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, InsyaAllah kita akan terus masuk kepada kitab kita 20 sifat hati yang terpuji dan yang terkeji. Qala al-musannifu rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bikum fid dharain amin. Kita masuk pada tajuk yang ke-9, pada bab yang ke-9, pada sifat hati yang terkeji. Yang sama juga yang disebut di dalam kitab Penawar Bagi Hati daripada Syekh Abdul Qadir Al-Mandili, dan sama juga yang disebut dalam kitab Hidayatus Salikin kitab Imam Al-Ghazali, dan berkenaan dengan sifat-sifat hati yang terkeji dan terpuji, sifat hati yang tak elok dan yang elok, sifat hati yang diterima dan yang tak diterima. Maka kita cek, kita semak balik, kita detect balik dalam hati kita. Kita ulang balik. Ulama menyusunkan sifat yang tak elok ini dulu supaya kita meneliti, kita cek balik, kita detect balik sifat apa yang tak elok, perkara apa yang tak elok yang ada dalam hati, untuk kita cuci, untuk kita bersih dan untuk kita buang. Maka diusulkan selepas itu sifat-sifat yang baik. Maka bila selepas kita buat keluar benda-benda yang tak elok, baru kita boleh masukkan benda yang elok. Tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Ta'ala, ini antara benda yang suruhan Nabi SAW, iaitulah jagalah hati. Satu benda yang Nabi tekankan, satu benda yang Nabi usahakan, iaitu Nabi sentiasa suruh kita jaga hati, pelihara hati, waspada dengan hati itu. Kerana hati tempat yang paling utama pada penglihatan, pada basar, pada Allah Ta'ala. Iaitu bila mana Allah Ta'ala melihat, bila mana Allah Ta'ala sebut aku melihat hamba itu, Allah Ta'ala maksudkan melihat itu, melihat akan hati hamba-hamba Allah Ta'ala. Kerana hadis Nabi sebut, mafhum hadis Nabi sebut, sesungguhnya Allah Ta'ala tak melihat kamu, tak menilai kamu daripada segi rupa paras kamu, kaya ke, handsome ke, sega ke, huduh ke, buruk ke, dah. Allah Ta'ala tak menilai kita, kaya ke, miskin ke, dah. Walakin yanzuru ila qulubikum, tapi yang Allah Ta'ala menilai itu, yang Allah Ta'ala menilai itu, yang Allah Ta'ala melihat itu hati. Maka satu tempat yang Nabi sebut, satu tempat yang Allah Ta'ala suruh kita jaga, al-qalbun, hati kita pada Allah Ta'ala, hati kita pada Nabi SAW. Tuan-tuan, ramai yang boleh mengaku cinta Allah, ramai yang boleh mengaku cinta Nabi, dan ramai yang boleh mengaku aku ikut Nabi. Dikala tuan-tuan, seorang makhluk yang mulia ini, baginda Nabi SAW, dan tak ada makhluk selain baginda Nabi yang Allah Ta'ala janjikan bila mana kita ikut dia akan dapat dua benda yang special daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, tak ada lagi mana-mana makhluk yang Allah Ta'ala suruh ikut melainkan Nabi SAW. Fattabi'uni, maka Allah Ta'ala perintahkan Nabi SAW, berkatalah kamu wahai Muhammad kepada umat kamu, fattabi'uni, ikutlah aku, kata Nabi SAW. Allah Ta'ala perintahkan Nabi sebut kepada umat kamu, fattabi'uni. Surah apa? Surah Al-Imran ayat 31. Dan fattabi'uni, ikutlah aku, kata Nabi. Maka dua benda yang Allah Ta'ala bagi kepada siapa? Kepada orang yang ikut Nabi SAW. Maka tuan-tuan, saya ulang balik, kita hanya boleh menyebut pada mulut aku ikut Nabi, aku telah ikut Nabi, aku dah pun ikut Nabi, aku cinta Allah, aku cinta Nabi. Tuan-tuan, saya ulang balik, sebutan itu siapa-siapa pun boleh sebut. Dan orang sembahyang boleh sebut, orang tak sembahyang pun boleh sebut, orang zikir boleh sebut, orang yang lalai boleh sebut, orang beriman boleh sebut, orang munafik pun boleh sebut. Apa dia? Ikut Nabi SAW. Fattabi'uni, ikut Nabi. Kalau saya nak patah balik, bila sebut ikut fattabi'uni, kita berada pada 3 rukun, iaitu rukun solat, asas pada rukun solat yang membawa solat itu. Sebab itu kata ulama, solat itu menterjemahkan kehidupan kita.
Macam mana kita hidup dalam solat, seperti itulah kita hidup di masyarakat di dunia ini. Kelang kabut solat, maka sebenarnya dia orang yang kelang kabut dalam dunia. Kemudian 3 rukun yang utama dalam solat, dia akan membawa kepada kehidupan apa dia? Rukun qauli, rukun fi'li dan rukun qalbi kita. Apa dia rukun qauli? Perkataan kita, benda yang kita lontarkan daripada perkataan kita. Ini rukun qauli. Rukun fi'li, pekerjaan kita, pergerakan kita. Rukun qalbi, hati kita. Maka sempurnanya 3 rukun ini, benarlah fattabi'uni itu. Maka fattabi'uni, kata Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala perintahkan pada Nabi, ikutlah aku. Maka kita semua boleh sebut, aku telah ikut kamu ya Rasulullah, aku telah ikut kamu ya kekasih Allah Ta'ala. Maka itu baru qauli, perkataan kita. Maka kita dah sebut, aku ikut Nabi, aku ikut Allah Ta'ala, aku ikut apa yang Nabi suruh, aku tinggalkan apa yang Nabi larang. Aku ikut yang Allah Ta'ala suruh, aku tinggalkan apa yang Allah Ta'ala larang. Kita boleh sebut tuan-tuan. Fattabi'uni qauli, kita telah selesaikan, iaitu sebutan kita. Adakah fi'li kita selarikan dia? Fi'li apa dia? Perbuatan kita. Maka apa yang kita buat bila mana kita sebut aku ikut Nabi, persoalan dia fi'li kita, pergerakan kita, apa yang kita buat dengan Nabi, apa yang kita buat dengan Allah itu. Bila mana kita sebut aku cinta Allah, aku cinta Nabi, aku ikut Allah, aku ikut Nabi, sebutan. Di mana kiasan yang kita boleh buat segi kehidupan dunia kita. Kita ambil dengan anak-anak dengan mak, anak-anak dengan ayah. Contoh, mak suruh anak pergi kedai, kan? Contoh, mak suruh anak pergi kedai. Abang saya pergi kedai sana. Abang pun kata lah, ya mak saya pergi cek pi. Sebutan dia sebut. Makna dia qauli telah selesai. Dia sebut apa? Saya pergi dia pi. Fi'li dia buat lagi. Fi'li tak buat lagi. Bermakna dia sebut saja, dia tak buat lagi. Belum tentu dia nak pi. Bila mana dia bergerak, start motor, gerak keluar daripada rumah pergi kedai, baru sempurnalah fi'li dia, pergerakan dia buat dah. Qauli dia sebut, saya pergi abang pi, saya cek pi. Fi'li sebut apa? Qauli dah selesai. Fi'li dia bergerak, dia keluar daripada rumah, dia pergi kedai, beli barang buat balik, fi'li dah selesai. Bermakna 2 benda yang telah sempurna atas dia. Qauli dia sempurna, fi'li dia sempurna. Satu benda yang nak sahkan rukun, 3 rukun ni, qalbi. Dia reda tak dengan apa yang dia buat. Mungkin dia sebut saya pi, dia buat fi'li, dia bergerak, dia pi kedai, dia patah balik, tapi qalbi dia, hati dia, saya baik mak je, kalau tidak aku tak mau pi. Qalbi dia tak suka, qalbi dia tak reda dengan fi'li dia, dengan qauli dia. Bermakna hati dia tak seronok, hati dia tak suka dengan apa yang dia sebut, hati dia tak terima dengan pergerakan dia, perbuatan dia, dia tak terima. Maka ketahuilah, bila mana qalbi tak menerima, dua-dua ini tak diterima oleh Allah Ta'ala. Maka sebab itu saya ulang balik, benda yang paling utama pada kita al-qalbun, hati itu. Dan tak boleh juga qalbun saja, qauli tak ada, fi'li tak ada, hati saja. Lagi dia nak buat tapi gerak dah, cakap pun dah, tak boleh juga. Maka sesempurnanya satu-satu rukun itu bila mana terhimpunnya 3 benda. Maka fattabi'uni, aku ikut Nabi. Soalan dia, fi'li kita bergerak untuk lakukan apa pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi'li kita bergerak, apa yang kita buat pada Allah Ta'ala, soalan dia. Dan paling penting, qalbi kita, kita seronok dak apa yang kita buat dengan Nabi, kita seronok dak apa perintah Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala suruh kita buat, kita seronok dak dengan perintah Nabi SAW atas kita. Ataupun kita apa ni semua yang tu tak boleh buat, hak ni yang dilarang, hak ni yang tak boleh buat, hak tu tak boleh buat. Adakah kita reda dengan apa yang Nabi suruh, apa yang Allah Ta'ala suruh, apa yang Nabi larang dan apa yang Allah Ta'ala larang? Maka bila terhimpunnya qauli, fi'li dan qalbi dalam satu kata, maka sebenarlah kita berada di bawah fattabi'uni, aku ikut kamu ya Rasulullah. Maka janji Allah Ta'ala 2 benda. Bila mana kita ikut insan yang mulia ini, baginda Nabi SAW, bukan kita setakat seronok, kita ikut dia dan kita buat apa yang dia suruh, kita tinggal apa yang dia larang. Kita ikut sunnah-sunnah dia, akhlak-akhlak dia. Bukan setakat selawat saja, ya tuan. Ramai yang boleh selawat melalui mulut, ramai yang boleh berselawat melalui lisan.
Saya tak kata selawat itu salah. Selawat itu satu benda yang mulia, satu benda yang baik. Tapi ramainya yang boleh selawat lisan, tapi satu selawat yang ramai yang susah untuk buat. Ramai orang yang susah untuk buat satu selawat ini, iaitu salawatul akhlaqun. Ada dua salawat. Salawat terbahagi pada dua, salawat lisan dan salawat akhlak. Salawat lisan yang kita buat setiap hari, qasidah kita, salawat atas Nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ramai yang boleh selawat. Tapi apa motif selawat itu? Adakah selawat itu sebagai satu benda yang kita sebut sahaja? Adakah selawat itu sebagai benda yang kita, orang selawat aku pun selawat, ikut orang sebut saja, sebagai sebutan saja? Tuan-tuan, saya ulang balik, perlakuan kita, fi'ali kita membezakan kita dengan orang, membezakan kita dengan orang lain, membezakan orang yang beriman dengan orang yang tak beriman, orang kafir dengan muslim. Perlakuan kita, amal ibadat kita, apa saja yang kita buat, benda baik itu membezakan kita. Segi apa? An-niyah. Saya ulang balik, niat satu benda yang paling power sekali. Kuasa niat itu kuasa yang paling power sekali. Sebab apa saya ulang balik? Niat itu, nak habang kuasa niat itu, niat ini boleh ubah ibadat jadi maksiat, dan niat ini juga boleh ubah adat menjadi ibadat. Benda yang biasa menjadi benda yang luar biasa, dan benda yang sepatutnya luar biasa menjadi benda yang biasa bila niat itu. Maka beza kita dengan dia. Dia selawat, kita selawat. Dia buka surah, kita buka surah. Tapi kenapa kamu berselawat beza dengan aku? Tak sama. Tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, maka saya ulang balik, salawatul lisan semua orang boleh buat. Tapi satu benda lagi, salawat yang berat untuk kita buat, susah untuk kita buat, salawatun akhlaqun Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu akhlak Nabi kita nak petirukan balik, kita nak ikut balik. Fattabi'uni, bukan setakat sunnah Nabi SAW, tapi akhlak Nabi itu, ya. Fattabi'uni, iaitu akhlak Nabi apa yang telah kita ikut. Maka semak balik, soal balik pada diri, akhlak Nabi apa yang telah ada dekat aku lah ini, yang aku tak pernah tinggal sampai hari ini, apa dia? Kalau soal balik, satu soalan yang kita boleh buat bila mana masuk maulid, tuan-tuan, bila mana masuk maulid Nabi SAW, sebelum masuk balik 29 ni, 12 Rabiul Awal, sebelum masuk maulid ni, hari kelahiran baginda Nabi SAW, happy birthday, tuan-tuan. Bila sambut hari kelahiran kita, orang yang kita sambut, apa yang kita bawa pada dia? Contoh hari lahir anak, suami isteri, orang yang kita sayang, mak ayah kita, tok wan kita, ahli keluarga kita, jiran-jiran kita, sahabat-sahabat kita yang orang yang kita sayang, kan? Kita boleh bawa satu benda yang istimewa, kan? Bila mana masuk hari lahir dia saja, kita akan beli gift, iaitu hadiah, satu benda yang spesial kita akan bagi pada pasangan kita, anak-anak kita. Tuan-tuan, bila mana kita boleh beli sesuatu yang istimewa pada keluarga kita? Kenapa kita tidak boleh memberi satu benda yang istimewa pada baginda Nabi SAW, yang telah memberi kita segala-galanya, yang telah utamakan kita daripada yang lain? Tuan-tuan, Nabi utamakan kita lebih daripada yang lain. Dan ketahuilah, satu benda yang kita lupa nak syukur dan kita tak pernah ingat pun, iaitulah nikmat Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jadikan kita sebahagian daripada umat baginda Nabi SAW. Satu benda yang patut kita syukur. Kalau saya ulang balik, tuan, saya ulang balik, ramai di kalangan Nabi-Nabi yang terdahulu yang cemburu dengan tuan-tuan sekarang ni, yang cemburu dengan tuan-tuan sekarang ni. Sebab apa? Tuan-tuan, umat Nabi SAW, seperti mana yang disebut oleh Nabi Adam AS pada Nabi SAW pada peristiwa Isra Mi'raj. Apa Nabi Adam sebut? Beruntunglah umat kamu, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untungnya umat kamu. Kenapa? Kata Nabi Adam AS, kata Nabi Adam, aku melakukan satu dosa dengan Allah Ta'ala.
Apa dia dosa Nabi Adam buat? Ya Allah Ta'ala aturkan kesilapan itu pada Nabi Adam. Apa dia? Bila mana Nabi Adam Allah Ta'ala larang daripada mendekati pokok, satu pokok saja, tapi Nabi Adam pergi juga. Itu satu benda yang Allah Ta'ala aturkan menjadi satu dosa pada Nabi Adam, yang ribuan tahun beribadat, ribuan tahun meminta ampun pada Allah Ta'ala dengan satu kesalahan. Betul kan? Kalau kita nak banding lah, kita banyak mana dosa yang kita buat dengan Allah Ta'ala. Berapa lama kita bertaubat pada Allah Ta'ala, berapa lama kita istighfar pada Allah Ta'ala. Nabi Adam dengan satu kesilapan, satu dosa dengan Allah Ta'ala, ribuan tahun sujud pada Allah Ta'ala. Kita beribu dosa, 1 minit saja sujud. Itu kita. Apa Nabi Adam sebut? Beruntunglah kamu, beruntunglah umat kamu ya Muhammad, kerana aku melakukan satu dosa, tertanggal habis pakaian aku, tak ada seorang benang pada diri aku dengan satu dosa aku. Tapi umat kamu melakukan berapa banyak dosa, satu pakaian pun tak tertanggal kepada mereka. Peruntukan satu benda yang kita lupa nak syukur, iaitu syukurlah kita kerana Allah Ta'ala izinkan kita menjadi umat baginda Nabi SAW. Peruntukan memang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, maka fattabi'uni, maka Allah Ta'ala sebut siapa-siapa yang ikut Nabi SAW, maka 2 benda yang Allah Ta'ala bagi, dan 2 benda inilah yang kita paling perlukan. Apa dia? fattabi'uni yuhibbukumullah wa yastaghfir lakum zunubakum. 2 benda. Bila mana kamu ikut Muhammad itu, maka 2 benda yang aku janjikan, iaitulah kata Allah Ta'ala, yuhibbukumullah, Allah Ta'ala akan sayang kamu. Iaitu siapa-siapa yang ikut Nabi SAW, maka pada dia kasih sayang Allah Ta'ala. Bukan kasih sayang semata-mata, bukan kasih sayang yang biasa. Yuhbib dibaca dengan mudhari'. Apa dia mudhari'? Hal dan istiqlal, sedang dan berterusan. Bermakna kasih sayang Allah Ta'ala pada orang yang fattabi'uni, kasih sayang pada yang Allah Ta'ala beri kepada orang yang ikut Nabi SAW sedang dan selama-lamanya. Siapa dia? Orang yang ikut Nabi SAW. Maka satu benda yang power dia dapat, kasih sayang Allah Ta'ala. Tuan-tuan, bila dapat kasih sayang ni, benda apa yang lain itu semua milik dia dah. Dapat kasih sayang Allah Ta'ala ni, habis yang lain pun senang-senang dah dapat. Bila contoh kita sayang seseorang, tuan, dia minta benda kat kita, mudah-mudah kita bagi. Sebab apa? Sayang. Dan sayang itu, tuan, sayang itu membutakan kita. Sayang itu blind. Buta itu, cinta itu buta. Kesalahan yang kita takkan nampak pada orang yang kita sayang, buatlah salah macam mana pun, aku sayang. Itu power cinta. Yang kata cinta itu buta itu betul. Satu kalam tasawuf, cinta itu buta bermakna orang bila mana kita sayang ni, dia buat salah apa pun kita tak nampak dah. Kan kita marah, nak marah pun tak jadi marah. Sebab apa? Kita sayang dah. Tuan-tuan, kasih sayang Allah Ta'ala nak dapat macam mana? Fattabi'uni, ikutlah Nabi itu. Ikut apa? Akhlaquhu, akhlak Nabi SAW. Pasal apa Nabi menjadi kekasih Allah Ta'ala? Kerana akhlaknya. Dan pasal apa Allah Ta'ala utuskan Nabi SAW? Nabi sebut, innamal bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan oleh Allah Ta'ala, kata Nabi SAW, kerana untuk sempurnakan akhlak kamu. Maka utamanya Nabi hadirkan, Nabi diutuskan kerana Nabi nak perbaiki akhlak ini. Sebab dengan akhlak inilah menyampaikan kita dan kasih sayang Allah Ta'ala. Fattabi'uni yang pertama, ganjaran yang Allah Ta'ala bagi, iaitulah kasih sayang Allah Ta'ala. Dan yang kedua, yaghfir lakum zunubakum, iaitulah Allah Ta'ala akan ampunkan dosa sekalian hambanya yang fattabi'uni, siapa yang ikut Nabi SAW. 2 benda. Tuan-tuan, dapat kasih sayang Allah Ta'ala, dapat pengampunan Allah Ta'ala, maka seronoklah kehidupan di dunia ini. Tuan-tuan, Allah Ta'ala sayang, Allah Ta'ala ampunkan dosa, habis. 2 benda yang cukup power, 2 benda yang cukup besar, yang perlu, yang atas kita, baik kita mengaku aku perlukan benda ni.
Ar-Rahim itu dan Al-Ghafar itu, kasih sayang itu dan pengampunan itu, dapat dua ni syurga milik tuan-tuan. Kasih sayang ada, pengampunan ada, syurga milik tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, maka satu benda yang kita nak ikut Nabi SAW. Fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Maka fattabi'uni, ikut dak lagi Nabi. Maka satu benda yang Nabi suruh kita buat, apa dia? Hifzul qalbun, jagalah hati kamu itu. Maka satu benda yang kita paling kita nak kena jaga, yang Nabi tekankan untuk kita jaga, hati kita. Tuan-tuan, cek balik, semak balik benda apa yang tak elok dalam hati untuk kita buangkan. Sebab Nabi suruh, sebab Allah Ta'ala perintahkan. Tuan-tuan dan rahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, maka hari ini masuk kita pada tajuk yang ke-9. Kita ulang balik pada tajuk yang ke-9, iaitu pada loba makanan ataupun lahap makanan, ataupun istilahnya sebut syarhut ta'am. Loba pada makanan, lahap pada makanan. Apa makna loba? Lahap ini bermakna ia tamak akan makan itu. Tamak makan ni dua kategori. Orang yang tamak makan ni terbahagi pada dua kategori, iaitu bila mana makanan dia ada, banyak makanan yang dia ada pada dia dan dia tak mau kongsi dekat orang. Tamak dia dengan makan, orang lain minta tak bagi. Ni kategori pertama, loba pada makan, lahap pada makan, iaitu dia suka pada makanan tu sehingga tak mau berkongsi pada orang. Orang memerlukan, tidak akan memberi. Ni antara golongan yang loba pada makan. Kategori yang pertama. Kategori yang kedua, loba makan itu bermakna apa? Loba makan itu bermakna dia makan itu melebihi kekenyangan dia. Ini bermakna loba pada makan, lahap pada makan, syarhu ta'am, iaitu makan dia melebihi pada adat kenyangnya dia. Ini bahasa kita sebut. Bermakna dia kenyang dah, tapi nak makan lagi. Kenyang lagi, nak makan lagi. Ni orang yang loba, tamak, lahap, syarhut ta'am, iaitu sifat yang suka pada makan, iaitu melampaui akan kekenyangan dia. Dia tak kira dia kenyang ke apa ke, lagi ada benda makan, sombat masuk, sombat masuk, sombat masuk. Ni loba makan. Kata ulama, loba makan adalah antara punca segala kejahatan. Maka loba pada makan ini, makan banyak ini, tuan-tuan, makan yang sampai kenyang itu tak apa lagi, melebihi kenyang dia makan lagi. Maka punca bagi segala kejahatan. Syarhut ta'am, loba pada makan, syarhut ta'am, lahap pada makan, syarhut ta'am. Syar, kalimah syar ini, kalimah apa? Syar ni bermakna membawa maksud kejahatan. Syar, ya Rasulullah, ayyun nasul syahr. Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling jahat? Siapakah manusia yang paling teruk? Maka syar, satu kalimah yang teruk, satu kalimah yang tak baik pada diri kita. Maka nak apa? Lahap makan, tamaknya pada makan, membawa kita kepada kejahatan, membawa kita kepada satu benda yang tak baik, membawa kepada keburukan diri kita. Apa dia? Syarhut ta'am, makan yang melebihi kenyang, tuan-tuan, segi adat lah, segi hukum akal kita. Kan kalau kita boleh fikir, makan yang banyak ini melebihi kenyang atas kenyang atas kenyang. Syarhut ta'am ini makan yang terlampau banyak, kenyang dah makan lagi, kenyang makan lagi, dia lebih membawa kepada kesihatan ataupun kemudaratan diri. Tuan-tuan, kita boleh jawab. Kalaulah segi akal kita boleh jawab. Kalaulah makan yang lebih kenyang, makan lagi, makan diri, makan lagi, dia membawa kepada kesihatan ataupun kemudaratan. Dan bawa bagi lagi sihat ke, bawa mengundang penyakit banyak lagi pada diri. Makan banyak ni, lebih daripada kenyang, makan lagi. Maka kita semua tahu, bila makan yang terlampau-lampau, maka dia akan mengundang semua jenis kesakitan, semua jenis kemudaratan. Dan Nabi perintahkan bagi kita satu kaedah fiqh yang Nabi sebut, la daral wa la dirar. Jangan kamu mudaratkan dan jangan kamu dimudaratkan. Bermakna Nabi larang. Ni larangan Nabi SAW. Maka fattabi'uni, kita jauh dak benda yang Nabi larang. Maka Nabi sebut apa? Jangan kamu memudaratkan
dan jangan kamu dimudaratkan. Bermakna Nabi larang kita mudaratkan orang lain, Nabi larang kita mudaratkan diri sendiri. Maka itu larangan Nabi SAW. Bila Nabi larang, wajibkah? Haram. Haram tak boleh buat. Wajib tak buat, haram buat. Dua hukum tu. Wajib, haram. Wajib kita tinggal, haram kita buat. Larangan Nabi SAW. Maka bila mana kita tahu benda itu mudaratkan di kita, maka haram kita buat. Melainkan kita tak pasti dan kita tak tahu benda itu. Bila kita buat, tiba-tiba mudarat diri, tak apa, sebab kita tak tahu. Tapi lepas kita tahu, kita buat juga. Aku tahu dah, saya kalau buat macam ni mudarat aku, pasang aku saya luka, rosak diri. Tahu dah benda tu akan mudarat diri, buat juga. Haram atas dia buat. Sebab apa? Mudarat akan diri. Pasti mana tuan-tuan lah ni, tuan. Tambah challenge lah ni. Kadang budak-budak muda duk buat challenge video-video kan. Makan banyak, makan pedas banyak. Kan benda yang bawa mudarat diri. Benda yang bawa mudarat kesakitan pada diri, mengundang penyakit. Campurlah Maggi dengan durian lah macam ni. Sebab apa? Challenge. Nak dapat apa? Perhatian umum. Nak dapat tempat di hati makhluk. Adakah tidak itu mewarisi sifat ria? Apa ria? Berebut untuk mendapatkan tempat di hati manusia. Tuan sanggup buat apa saja sebab nak orang kenal dia. Sanggup buat apa saja sebab nak orang letak dia di hati orang. Orang kenal dia, orang jumpa dia kat luar, orang boleh sebut nama dia. Sonok yang tu. Sedangkan dia yang tanggung sakit, mudarat tu mai kat dia. Makan yang banyak, makan pedas banyak. Maka benda ni Nabi larang. Macam mana boleh kita sebut aku cinta Nabi, aku ikut Nabi atas kata fattabi'uni, tiba-tiba Nabi suruh kita tak buat, Nabi larang kita duk gila-gila nak buat. Maka Nabi larang kita la darar wa dirar. Jangan kamu mudaratkan diri, jangan kamu dimudaratkan. Tapi dah buat mudaratkan diri, Nabi larang dah. Maka di mana yang kata fattabi'uni itu? Tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian. Maka saya ulang balik, syarhul ta'am, syar itu kalimah yang teruk, kalimah yang bawa kepada ketidakbaikan. Maksud dia, makan banyak itu menjerumus kepada segala kejahatan dan segala benda yang tak baik dan segala benda yang buruk akan hadir pada diri. Bila syarhul ta'am, bila makan yang terlampau banyak, lahap pada makan dan tamak pada makan itu. Kata ulama, kerana perut itu tempat keluar bagi segala keinginan. Sebab apa? Sebab perut ini punca keluarnya segala keinginan. Keinginan segi zahir dan keinginan segi batin. Dan nafsu syahwat dia. Bila mana perutnya diisi dengan penuh kekenyangan, maka Nabi sebut akan timbullah rasa keinginan itu melebih daripada orang lain. Nafsu yang tak dapat dikawal bila perut penuh. Tuan-tuan, dua keinginan yang akan terpancar daripada perut yang tak dijaga, yang diisi. Bukan keperluan. Kan, bukan keperluan yang diisi, tapi kehendak dia yang diisi dalam perutnya. Maka timbullah dua benda, keinginan batiniyah dia dan keinginan zahiriyah dia akan timbul. Maka syahwat dia akan naik, nafsu dia akan naik bila mana dia tak boleh kontrol makan itu. Sebab itu satu hadis yang Nabi hadirkan, ya ma'syarasy syabab, wahai pemuda-pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, siapa-siapa di kalangan kamu wahai pemuda yang berkemampuan, falyatazawwaj, maka berkahwinlah. Kenapa Nabi sebut fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil fajri? Kerana kahwin itu akan tundukkan pandangan kamu dan akan memeliharakan akan faraj kamu, kemaluan kamu. Sebab bila mana kamu tak boleh kontrol nafsu, kamu berkeinginan untuk kahwin dan kamu man istata'a minkumul ba'ah, dan kamu ada kemampuan, kahwinlah. Kerana dia akan menjaga balik benda itu. Tapi kalau kamu tak mampu, keinginan kamu ada, nafsu kamu yang kamu tak boleh kontrol, nafsu kamu yang tinggi tapi kamu tak mampu. Wa man lam yastati', kata Nabi, siapa-siapa yang tidak mampu, maka Nabi sebut fa'alaihi bisawm, maka ke atas dia wajib berpuasa. Fa innahu wija'un, kerana puasa itu
perlindung bagi nafsu kamu. Bila? Kerana apa? Puasa itu mengurangkan makan kita. Bila kurang makan, kata Nabi, dia akan melindungi kita daripada hawa nafsu yang membuak-buak. Maka ni dalil yang Nabi sebut, bahawa Nabi nak habaq apa? Sesungguhnya kurang makan itu nafsu akan rendah, dan melebihkan makan itu akan membuak-buak nafsu syahwat dia, keinginan dia akan membuak-buak bila makan yang tak dijaga. Sebab itu Nabi sebut, orang yang tak boleh kontrol hawa nafsu, maka berpuasalah. Di sini Nabi ambak apa? Kurangkan makan itu akan mengurangkan hawa nafsu kamu. Bila kita boleh jaga, kurangkan makan. Dan tuan Nabi sebut apa? Tak ada lagi amal yang Nabi sebut, ma min amalin ahabba ila Allah Ta'ala manil ju'i wal 'atash. Tak ada lagi amal yang dikasih oleh Allah Ta'ala, yang dicintai oleh Allah Ta'ala, yang disukai oleh Allah Ta'ala, melainkan minal ju'i wal 'atash, iaitu daripada lapar dan dahaga. Maksud dia, tahan diri, jangan bagi terlampau kenyang, iaitu kita letakkan diri dalam sentiasa lapar. Maksud dia makan. Sebab itu ada istilah yang Nabi sebut, yang setengah riwayat sebut, setengah ulama sebut hadis ni hadis dhaif. Ada setengah ulama sebut hadis ni hadis dhaif, dan ada ulama sebut hadis ni hadis palsu yang dikeluarkan oleh orang-orang yang cerdik. Dan saya ambil juga sebab ada kebaikan dia. Apa dia yang kita pernah dengar dan mungkin kita selalu guna pun. Apa dia? Berhenti sebelum kenyang. Ada setengah ulama sebut hadis ni hadis dhaif, ada setengah ulama sebut hadis ni hadis yang dibawa oleh orang yang cerdik, bukan Nabi SAW. Tapi ada kebaikan dia. Bila mana kita berhenti sebelum kenyang, ada kebaikan dia. Satu nikmat tuan, satu nikmat berhenti sebelum kenyang ni, maka dia takkan hilang satu benda. Satu nikmat Allah Ta'ala takkan hilang kepada dia. Kata ulama, apa dia? Iaitu nikmat kesedapan itu. Ma yatalazzazul insan, benda yang menyedapkan manusia tak hilang. Contoh kita makan kita makan yang tak membawa kenyang, makan yang sekadar hanya membetulkan tulang belakang sahaja. Kata ulama, bermakna membetulkan tulang belakang tu makna daripada kita duduk membongkok lemah, makan hanya sekadar kita nak bagi duduk straight balik, bagi kemah balik kedudukan kita. Cukup, tak kenyang pun, tapi cukup kita boleh amal ibadat balik. Lalu makan yang membawa kepada membetulkan tulang belakang sahaja, berhenti sebelum kenyang. Dan tuan kata ulama, berhenti sebelum kenyang ni satu nikmat yang takkan hilang pada dia, nikmat kesedapan satu-satu makanan. Nikmat sedap itu takkan hilang bila kita berhenti sebelum kenyang. Kan kita makan benda yang sedap, makan kenyang. Lepas tu benda tu memang benda tu tetap akan sedap. Hebat kita kenyang, tak lalu nak makan, sekali makan muntah, sekali tak seronok makan, hilang nikmat sedap tu, hilang dah makan. Sebab apa? Kenyang sangat. Tapi orang yang berhenti sebelum kenyang, sedap benda ni. Dia berhenti sebelum dia kenyang, sekali dia rasa dia nak makan lagi sebab benda tu sedap. Maka nikmat sedap itu tak hilang daripada dia bila dia berhenti sebelum kenyang. Maka ada kebaikan dia berhenti sebelum kenyang ni. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, maka ulama sebut daripadanya terjadi keinginan faraj dan membawa loba harta. Dan tuan, asbab kenapa suka akan harta, asbab kenapa tamak akan harta, bermula ia bila mana tamak akan makan. Orang yang tamak harta, kata ulama, bermulanya ia bila mana dia mulakan dengan tamaknya makan, lobanya makan, maka dia akan loba kepada harta. Sebab apa tuan? Mana mungkin dia dapat makan yang banyak tanpa duit yang banyak. Sebab itu makan yang banyak, bila makan banyak, dia perlukan duit yang banyak untuk membeli makanan yang banyak. Maka daripada makan banyak itu, dia menjerumus kepada loba harta. Dia akan cari duit yang banyak, tamak akan harta. Dia tak akan kongsi dengan orang, tak akan bagi dengan orang, sebab dia ada tujuan dia. Kenapa dia loba akan harta? Dia tak akan bagi ke orang minta, tak bagi. Sebab apa? Dia ada benda yang dia nak beli, dia ada benda yang dia nak guna. Dan kadang dia tak guna pun, dia nak simpan saja. Loba akan harta. Bila punca dia? Bila mula dia dengan lobanya makan. Dan tuan ketahuilah, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah, dunia itu pada 6 perkara. Tuan, dunia itu dikenali dengan 6 benda. Dunianya kita
bila mana pasangan kita. Dunia itu 6 benda. Pasangan kita, laki-laki, perempuan. Dunia bagi laki-laki, perempuan. Dunia bagi perempuan, laki-laki. Itu dunia bagi Imam Ghazali. Lagi dunia ni apa dia? Wangi-wangian, itu dunia. Lagi kenderaan, itu dunia. Lagi penempatan, itu dunia. Rumah-rumah, itu dunia, kata Imam Al-Ghazali rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Dan kata Imam Ghazali lagi, apa dia dunia lagi? Dunia itu makan minum, itu dunia. Dan dunia itu pakaian, itu dunia. Kata Imam Ghazali rahimahullah, 6 benda ni semua dunia yang kita lebihkan, melebihi daripada Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala firmankan, tuan-tuan, yang kita mafhum, yang kita selalu dengar dalam surah At-Taubah ayat yang ke-24, kan? Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إلى الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Surah At-Taubah, Allah Ta'ala perjelaskan 8 benda yang digelar dunia. Ahabba ilallahi wa rasulihi wa jihadin fi sabilih, yang mana kamu cinta benda ni lebih daripada Allah, lebih daripada Nabi, lebih daripada kamu nak berjihad di jalan Allah. Nabi yaqul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum, itulah ayah-ayah kamu, ibu-ibu kamu, anak-anak kamu, saudara mara kamu, keluarga kamu, pasangan kamu. Wa amwalun iqtaraftumuha, dan harta benda kamu. Wa tijaratun takhshawna kasadaha, dan perniagaan kamu yang kamu takut merosot. Wa masakinu tardawnaha, dan penempatan kamu, rumah kamu yang kamu hias itu, kamu lebih sukakan semua benda ni. Tuan-tuan, adakah Islam larang benda ni? Tak. Islam tak larang. Nak sayang ayah, nak sayang mak, malah digalakkan lagi. Cuma jangan sampai melebihi kasih sayang pada Allah Ta'ala. Bermakna apa dia? Jangan sampai sayang akan harta benda dunia sampai tak mau solat, tak mau ibadat, tak mau buat apa langsung. Janji aku boleh duduk dengan mak ayah, boleh duduk dengan anak-anak, boleh duduk dengan semua benda ni. Bayang tak payah, tak apa. Nabi sobat tak payah, tak apa. Jihad ni tak payahlah jihad-jihad ni. Tuan-tuan, maka Allah Ta'ala sebut fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Maka siapa-siapa yang melebihkan benda ini, lebih atas Allah, lebih atas Nabi, lebih atas Rasul, maka Allah Ta'ala sebut, tunggulah azab daripada aku. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, dan Allah Ta'ala takkan tunjukkan petunjuk, Allah Ta'ala takkan hantarkan hidayah bagi orang yang fasiqin. Siapa dia? Orang yang melebihi aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha. Maka siapa-siapa yang lebih daripada benda ni, dia termasuk dalam golongan yang fasiqin, maka tiada lagi petunjuk kepada mereka. Maka bukannya Islam larang, bukan Allah Ta'ala larang daripada kita sayang benda lain, tapi bahagikan, iaitu bahagikan hablum minallah, bahagikan hablum minan nas. Dalam kita kasihkan ayah, mak ayah kita, anak-anak, keluarga, jiran-jiran, sahabat-sahabat kita, tapi kita tak lupa untuk ibadat terus kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, maka ni dunia kita. Maka makan itu termasuk kepada dunia kita. Sebab itu tuan-tuan, saya ulang balik, kita kena tahu benda apa yang duk halang kita bila mana kita nak ibadat ni. Antara benda yang halang kita dengan ibadat, makan ni halang ibadat. Kerana kita tak perasan pun makanan boleh halang kita ibadat. Bila makan yang terlampau banyak, kesan daripada makan yang banyak, kata ulama, mewarisi mengantuk, mewarisi kemalasan, mewarisi beratnya badan untuk ibadah. Ni keburukan makan yang melebihi kenyang. Bukan kenyang, melebihi kenyang. Kenyang lain,
Kalau dia berhenti kenyang dia, cukup had itu, okey lagi. Dia kenyang cukup, dia berhenti, aku kenyang, tak mau. Ni melebihi kenyang. Kenyang lah. Orang bagi sombat lagi, orang bagi sombat itu dalam kenyang, dia sombat lagi. Maka dia akan mewarisi kemalasan, mewarisi keberatan, dia berat nak buat ibadat. Kan malah dia nak ibadat. Maka makanan ini salah satu yang mengacau kita, mengganggu kita bila mana kita nak ibadat, iaitu dunia. Yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Minhajul Abidin, 4 benda yang akan menghalang kita bila mana kita nak ibadat. Ada aja benda ni. Yang pertama, dunia. Maka dunia senarai tadi, senarai tu 6 dunia yang ganggu kita. Keluarga kita, mak ayah kita, adik-beradik kita, kawan-kawan kita. Bila nak pergi mengaji, ada je saya, jom kita pergi makan dulu. Pergi makan sampai tinggal mengaji. Dan jom pergi mengaji. Aku dah kerja jadi penghalang. Jom pergi mengaji. Saya macam-macam benda. Naila nak pergi buat ibadat je. Dia time kita nak pergi mengaji, ada je benda. Kan? Time nak pergi mengaji, dia nak ajak makan. Time ajak makan tu lah yang kita nak pergi mengaji pun. Kan? Tuan-tuan dan rahmati. Yang pertama, kata Imam Ghazali, yang ganggu kita bila mana kita ibadat, ad-dunya. Dunia mengganggu kita ibadat. Yang kedua, syaitan mengganggu kita ibadat. Yang ketiga, an-nafs, diri sendiri mengganggu kita ibadat. Yang keempat, hawa nafsu kita mengganggu kita ibadat. 3, makhluk. Makhluk itu mengganggu kita ibadat. Yang keempat, nafsu kita mengganggu kita untuk ibadat pada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, sebab itu tuan, kita mengaji, kenallah 4 benda. Tuan, tujuan mengaji yang disebut oleh Tuan Guru Syekh Zaini Haji Ahmad sebut 4 tujuan mengaji yang kita boleh letakkan dalam diri kita. Aku mengaji sebab apa? Yang pertama, mengaji kita sebab aku nak kenal Allah itu. Kau mengaji sebab nak kenal Allah. Bila kenal Allah, kita akan letak Allah itu Tuhan kita. Bila kenal Allah Ta'ala itu siapa? Allah Ta'ala itu Tuhan. Maka tak ada lagi Tuhan selain Allah Ta'ala. Bila kita kenal Allah, bukan kita Tuhan. Sebab tak kenal Allah, akulah Tuhan tu. Lebihkan kita atas Allah, akulah Tuhan. Baru tuan, dalam dunia ni ada 2. Ada Tuhan, ada makhluk. Kalau kita tak jadi makhluk, ada Tuhan, ada hamba. Dalam dunia ada Tuhan dan hamba, kata ulama. Kalau kita tak jadi hamba, bermakna kita jadi Tuhan. Bila kita jadi Tuhan, bila kita tak kenal siapa Tuhan yang sebenar. Maka mengaji yang pertama untuk kenal siapa Allah. Bila kenal Allah, barulah kita boleh meletakkan Allah itu sebagai Tuhan kita. Mengaji yang kedua untuk kenal siapa itu Nabi SAW. Bila kenal Nabi, letaklah tempat yang sepatutnya, dialah kekasih Allah Ta'ala. Mengaji yang ketiga untuk kenal diri. Bila kenal diri, rupanya aku ni hamba. Nak kenal diri, saya ulang balik, tuan-tuan nak belajar kenal diri, semak balik sifat 20 mustahil Allah Ta'ala. Bukan sifat wajib Allah Ta'ala. Tengok balik sifat mustahil Allah Ta'ala, itu makhluk. Sifat yang tak layak bagi ada pada Allah Ta'ala, yang berlawanan dengan sifat wajib, itu sifat makhluk. Itulah sifat kita. Alim lawan dia jahil, kita jahil. Adam lawan dia fana, kita tak ada rupanya. Kan? Wujud lawannya Adam. Kan? Allah Ta'ala itu wujud, lawan dia Adam, tak ada. Maka kita tak ada pun, macam mana boleh kita ada, sedangkan kita bersifat dengan ketiadaan. Kalau nak kenal diri, mengajilah 20 sifat mustahil Allah, baru kenal diri. Bila kita tahu kita hamba, baru kita boleh letak kita berada di bawah hamba Allah Ta'ala. Dan yang keempat, mengajilah untuk kenal siapa itu syaitan. Syaitan. Kerana apa? Bila kita kenal syaitan, yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran, banyak ayat Allah Ta'ala sebut aduwwum mubin. Syaitan itu musuh kamu, bukan sahabat karib kamu. Syaitan itu bukan ikutan kamu, Nabi itu ikutan kamu. Kan? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, sebaik-baik ikutan itu Nabi SAW, yang kita nak tiru sifat dia, yang kita nak tiru akhlak dia, bukan tiru syaitan. Sebab itu mengaji untuk kenal syaitan, bahawa syaitan tu adu mubin. Syaitan tu musuh kamu yang nyata, bukan ikutan kamu. Ni kita ikut. Syaitan takbur, kita takbur. Syaitan sombong, kita sombong. Syaitan dengki, kita dengki. Allah Ta'ala sebut, kamu beri, aku tambah. Nabi sebut, kamu beri, tak berkurang. Syaitan sebut, kamu beri, kamu miskin. Kita ikut.
Bagaimana tuan? Kan ulang balik. Patah balik pada sifat ini, maka daripadanya terjadi keinginan faraj dan membawa kepada loba harta. Maka disebabkan loba pada makan itu, dia akan membawa kepada loba harta dan terus kepada loba akan dunia. Maka timbullah pada dia satu penyakit yang Nabi sebut akan diwarisi, iaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta akan dunia dan benci, takut kepada mati. Sebab apa takut mati? Sebab aku cinta dunia. I love you dunia pada dia. Sebab ada penyakit, satu penyakit pada dia, aku cintakan dunia dan takut pada mati. Maka tahu mati sebab apa? Sebab aku cinta dunia yang aku tak boleh tinggalkan. Tuan-tuan dan puan dirahmati oleh Allah Ta'ala, saya ulang balik. Maka sifat yang ke-9 ni punca kepada semua sifat yang hadir. Bermula daripada loba akan makan, dia akan mewarisi sifat loba akan harta. Dari inginkan harta membawa kepada keinginan kemegahan. Daripada loba harta, suka harta, dia akan bawa kepada keinginan kemegahan, iaitu nak dapatkan pangkat. Sebab mana mungkin dapat harta yang banyak kalau tak ada pangkat. Maka dia akan kejar benda ni sampai dia dapat. Mula dengan apa tuan? Saya ulang balik. Mula ini semua bila mana mula makan yang melampaui akan kekenyangan. Maka satu benda yang Nabi larang pada kita, yang kita kena ambil intabih balik. Kita nak mengaku fattabi'uni, ikut Nabi. Nabi larang kita bersifat dengan sifat loba makan. Sebab loba makan mewarisi pada loba harta. Loba harta mewarisi kepada lobanya kemegahan. Sebab itu Nabi terangkan, Nabi kuatkan, Nabi jelaskan pada kita satu benda yang Nabi larang kita sangat-sangat, iaitulah benar-benarlah kamu dalam menjaga hati kamu. Kerana hati itu, kata Nabi SAW dalam kitab Arba'in Nawawi, Nabi sebut bila mana kamu tak jaga dia, dia akan jadikan tubuh badan kamu, amal ibadat kamu, diri kamu, percakapan kamu seburuk-buruk semua benda. Cakap buruk, amal buruk, semua akan jadi buruk, akhlak buruk bila hati itu tak dijaga. Tapi bila mana dia dijaga, cuci dia, wangikan dia, cantikkan dia, maka amal ibadat kamu, percakapan kamu, akhlak kamu yang terbaik di kalangan semua manusia. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubbu man yuhibbuka wa hubbu amalin yuqarribuna ila hubbik برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.